Okey, untuk perlembagaan persekutuan. Di mana kalau kita lihat perlembagaan persekutuan. Okey, kalau kita lihat, okey, iaitu perlembagaan persekutuan ini adalah merupakan satu dokumen, ya, satu buku sebenarnya tentang undang-undang bertulis, tentang undang-undang yang ditulis yang menjadi teras ataupun menjadi asas kepada sistem pemerintahan negara kita. Maknanya sistem pemerintahan negara kita ni berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Dan perlembagaan ini digubal berasaskan Undang-Undang Negeri Melayu yang sedia ada, sebab kita tahu bahawa perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan, dia diambil daripada undang-undang negeri-negeri lain seperti Undang-Undang Negeri Melaka, Negeri Pahang, Negeri Johor, dan juga akan ada tambahan unsur-unsur baharu. Dan perlembagaan persekutuan Malaysia ini mempunyai ciri tradisional dan moden yang menjadikan perlembagaan di negara kita unik, dan perlembagaan persekutuan telah berkuat kuasa seiring dengan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Baik. So, apa itu perlembagaan persekutuan? Jika kamu scroll, jika kamu search kepada perlembagaan persekutuan, sebagai contoh, okey, katakanlah kamu scroll, okey, kamu pergi kepada perlembagaan, okey, kalau kamu scroll kepada perlembagaan persekutuan. So, kalau kamu lihat, okey, sebenarnya dia adalah berkait rapat dengan satu buku sebenarnya. Okey, dia berkaitan dengan satu buku, iaitu buku perlembagaan persekutuan. Mana pula dia tadi? Okey, yang ini. Okey, dia sebenarnya satu buku, dokumen lah, kan? Dokumen, satu buku yang mana kalau kita lihat, okey, buku tu macam mana cikgu? Macam ni lah. Ini dia. Okey, dia sebenarnya satu buku perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat, buku dia memang tebal lah. Okey, memang tebal, tentang perlembagaan persekutuan. Ya. Dan jika kita lihat di sini, apa yang ada dalam perlembagaan ini, baik, dalam perlembagaan ini, okey, dalam buku ni sebenarnya lah, dalam buku ini kalau kita lihat, dia ada, okey, setiap perkara dia akan labelkan satu-satu. Maknanya bahagian perkara 1, perkara 2, perkara 3. Okey. So ada berapa banyak sebenarnya? Okey. Sebenarnya okey, bab perkara ini ada lebih kurang berapa? Okey. Perkara 1 sampai kalau kita lihat perkara 13, dan kita ada perkara sampai perkara berapa, cikgu? Okey, kita ada perkara sampai 183. Ada perkara sampai 183. Ini semua perkara ini adalah perkara berkaitan dengan undang-undang negara kita. Undang-undang. Okey. Iaitu contohnya apakah undang-undang yang tertulis di sini? Baik. Antara contoh undang-undang itu adalah seperti, okey, bahagian pertama, negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan. Okey, perkara 3, agama persekutuan. Perkara 4, undang-undang utama. Bahagian yang kedua, kebebasan asasi. Apa yang dikatakan kebebasan diri? Keabdian kerja paksa dilarang, kebebasan bercakap, berhimpun, berpersatuan, kebebasan beragama. Itu ada tertulis dalam undang-undang. Kemudian, kewarganegaraan. Bagaimana memperoleh kewarganegaraan? Melalui kuat kuasa undang-undang, melalui pendaftaran isteri dan anak warga negara. Okey.
dan kewarganegaraan pelbagai, iaitu melalui penaturalisasian. Okay. So itu tentang kewarganegaraan. Kalau pelucutan kewarganegaraan pun ada. Okay. Tentang persekutuan, bab 1, ketua utama negara. Siapa ketua utama negara, timbalan, fungsi yang di-Pertuan Agong, kemudian majlis raja-raja, badan eksekutif, badan perundangan persekutuan, keanggotaan parlimen, dewan negara, dewan rakyat, banyak. Okey. Dan juga tata cara perundangan negeri-negeri, keutamaan raja dan yang di-Pertua Negeri, perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri, pembahagian kuasa perundangan, dan juga apa lagi? Pembangunan negara, majlis negara bagi kerajaan tempatan, pemakaian bagi negeri Sabah dan Sarawak, peruntukan-peruntukan kewangan, kumpulan wang disatukan, apa lagi? Kumpulan wang luar jangka, laporan audit ketua audit negara, dan juga bahagian 8, pilihan raya. Pilihan raya ada SPR serta kehakiman, bab 9, bahagian 9. Memang banyak. Perkhidmatan awam, bahagian 10. Tentang fungsi-fungsi dia, serta bab 11, bahagian 11 iaitu proklamasi darurat, maknanya perisytiharan darurat. Ini kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat. So ada tertulis dalam undang-undang apa yang perlu dilakukan dalam perlembagaan. Kemudian perkara 152, bahasa kebangsaan. Perkara 153, perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan permit bagi orang Melayu dan anak negeri. Dan juga penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Ibuda di negeri Sabah dan Sarawak. Peruntukan sementara, undang-undang pewarisan harta, perjanjian, dan Mahkamah Khas, tiada tindakan boleh dimulakan terhadap yang di-Pertuan Agong atau Raja kecuali dengan keizinan Puan Negara sendiri. So ini adalah isi kandungan perkara-perkara dalam perlembagaan persekutuan. Dan kalau kita lihat tadi, buku dia macam ni kan. Ini macam buku dia, dengan berkulit keras apa semua lah. Namun begitu, cikgu juga ada salah satu salinan bukunya, iaitu yang ini. Ini adalah perlembagaan persekutuan. Yang mana inilah dia yang kita belajar bab 2, perlembagaan persekutuan, di mana dia adalah undang-undang Malaysia. Kalau kamu lihat perlembagaan persekutuan, ini adalah berkaitan undang-undang Malaysia. Dan apa yang ditulis ni, tebal tak ni cikgu? Bolehlah. Bolehlah. Dan juga kalau kita lihat, yang kamu tengok tadi tu, memang telah tertulis, tetapi dalamnya ada huraian dia. Maksudnya di sini, contoh macam kalau kita lihat, ini adalah huraian-huraian berkaitan dengan setiap perkara. Contohnya macam, kalau macam yang ini, kalau kamu lihat bab 3, iaitu berkaitan dengan kewarganegaraan Commonwealth. So dia ada huraian dia lagi. So buku ini adalah buku perlembagaan persekutuan. Is a document. Dokumen bagi undang-undang tertinggi negara. Dokumen undang-undang tertinggi negara. So sebenarnya ini cikgu beli baru-baru ni. Dia harga lebih kurang RM9 ni. RM9. Tapi buku ini masih dijual. Kenapa masih dijual? Kerana para pelajar perundangan, jurusan undang-undang, kemudian juga STPM, para pelajar STPM juga akan mengkaji buku ini. Untuk perlembagaan persekutuan. So sebenar-benarnya
Okey, bab perlembagaan persekutuan kamu belajar sekarang ni, sebenarnya diambil daripada STPM tau. Sebenarnya topik ni topik STPM. Tapi telah dibawa turun ke peringkat SPM. Telah dibawa turun ke peringkat SPM. Jadi sebab itu ada topik-topik yang sebelum ini tidak ada dalam tingkatan 5, sekarang ni dah ada dalam tingkatan 5. Seperti kedaulatan negara, perlembagaan persekutuan. Itu topik-topik baru lah. Ya. Baik. So itulah dia supaya cikgu nak bagi gambaran bahawa perlembagaan persekutuan sebenarnya adalah satu dokumen. Buku. Okey, buku tentang undang-undang tertinggi negara. Tentang undang-undang tertinggi negara. Jadi, okey, kalau kita lihat, okey, bila kamu buka muka surat buku teks ini ya. Okey, ini adalah gambaran daripada kita kata Istana Kehakiman. Okey, kalau kamu tengok nama dia ni, ini adalah nama dia ialah Istana Kehakiman. Istana Kehakiman ni merujuk kepada kita kata sebagai istana untuk undang-undang lah. Maknanya bangunan ini terletak di Putrajaya. Putrajaya melambangkan ketertinggian bidang kehakiman di negara kita. Jadi ini Istana Kehakiman dan juga kalau kita lihat berkat dapat Istana Kehakiman di Putrajaya, kita akan lihat persoalannya kalau kita lihat macam buku ni kan. Cikgu, undang-undang ni banyak cikgu, betul, memang betul banyak. Daripada mana dia orang buat undang-undang ni cikgu? Jadi takkanlah tiba-tiba dia orang okey aku nak buat undang-undang inilah, aku nak buat undang-undang itulah. Maknanya daripada mana sebenarnya asalnya mereka buat undang-undang ini? Jadi kita nak tengok asal usul bagaimana perlembagaan persekutuan itu dibuat. Jadi kalau kita lihat, kita perlu lihat kembali latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Di mana kita tahu sifat perlembagaan ini, perlembagaan ialah undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Tetapi sebelum kedatangan British, negara kita memang ada undang-undang ke? Ada. Negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Jadi, kalau semasa pemerintahan beraja, raja yang memerintah itu akan memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah digubal. Yang telah dibuat. Contohnya kalau kita lihat macam kita imbas kembali zaman Kesultanan Melayu Melaka. So kita tahu bahawa raja, bendahara mereka akan memerintah menggunakan hukum apa? Apa tajuk dia punya undang-undang tu? Siapa ingat lagi? Apakah nama undang-undang yang diamalkan di Melaka? Ingat ke tak ingat? Ya betul Sarina. Betul. Iaitu undang-undang yang tertinggi yang diamalkan di Melaka dulu ialah Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka. Dan satu lagi, kalau di laut, menggunakan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi, Sultan dulu, semasa Kesultanan Melayu Melaka, mereka menggunakan Hukum Kanun Melaka. Tetapi bila pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Maknanya, walaupun British datang, walaupun British take over, tapi British hanya meletakkan penasihat sahaja. Tapi ketua pemerintahan masih lagi raja. Jadi apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Jadi kita dah tahu flow dia. Pemerintahan asalnya daripada pemerintahan beraja. Baik. Tapi daripada mana pembentukan perlembagaan itu diasaskan?
Sebenarnya perlembagaan persekutuan ini berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris. Maknanya apa tahu? Dia ada kombinasi nilai tradisi Kesultanan Melayu kemudian dicampurkan dengan prinsip undang-undang Inggeris yang sesuai dengan nilai tempatan. Maknanya ada percampuran. Perlembagaan Persekutuan Negara kita ada gabungan nilai tradisi Kesultanan Melaka dan juga prinsip undang-undang Inggeris. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, dalam undang-undang negeri, undang-undang negeri Melayu, raja memang sebagai pemerintah. Itu memang. Rakyat kena memberikan ketaatsetiaan. Itu betul. Ketaatsetiaan. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan. Ini undang-undang negeri Melayu dulu. Undang-undang dan sistem pemerintahan ini ditentukan oleh raja. Raja yang buat. Raja yang tentukan undang-undang itu. Jadi, undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Yang mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Selepas Melaka, kita tahu lepas Melaka ada Johor Riau. Lepas Johor Riau ada Perak, kemudian ada Selangor, kemudian ada Terengganu. So muncullah negeri-negeri lain kan. Negeri-negeri lain pun, diorang pun buat undang-undang bertulis. Tapi undang-undang bertulis itu seperti apa? Seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak. Tapi semua undang-undang ini telah pun dipengaruhi. Maknanya semua undang-undang ini influence by kedua-dua hukum. Maknanya Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah telah juga meniru, mengambil sebahagian Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka untuk dijadikan Hukum Kanun Pahang, untuk dijadikan Undang-Undang Kedah, untuk jadi Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Itu. Jadi ini asasnya. Ini asasnya tentang perlembagaan persekutuan. Iaitu pertama sekali Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu. Jadi kesimpulannya sebelum kedatangan Kuasa Barat, negara kita sebenarnya memang sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. So, undang-undang inilah yang menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Jadi, inilah dikatakan sebagai latar belakang bagi undang-undang perlembagaan persekutuan negara kita. Baik. Dan inilah dia Hukum Kanun Melaka. Inilah dia dokumen bertulis Hukum Kanun Melaka. Kawalan kepada raja dan pembesar. Kawalan kepada raja dan pembesar bermaksud adalah mengawal tindakan raja dan pembesar. Kalau kamu faham bahawa dalam pada tahun-tahun 1888 sampai 1899 ataupun 1900. Kalau kamu faham flow ataupun cerita sejarah sejarah tanah Melayu ni, sejarah Malaysia ni, kalau kamu ingat lagi lah semasa sejarah tingkatan 3, kita tahukan bahawa banyak negeri-negeri Melayu telah diambil, telah diletakkan residen-residen. Seperti di Perak G.W.W. Birch, seperti di Selangor J.G. Davidson dan sebagainya. Baik. Perkembangan itu pada tahun awal 1888 dan seterusnya itu menyebabkan dua negeri, Terengganu dan juga Johor,
telah membuat perlembagaan mereka sendiri. Diorang cepat-cepat buat undang-undang, cepat-cepat buat perlembagaan negeri sendiri. Kenapa? Kerana nak mengelakkan daripada pencerobohan British. Mengelakkan supaya British tidak dapat letakkan penasihat dia atau residennya dalam kerajaan Terengganu dan Johor. Jadi bagaimana kerajaan Terengganu dan Johor buat supaya dapat elakkan daripada penguasaan residen British? Mereka buat perlembagaan. Dan dalam perlembagaan tu, undang-undang tu, dia akan tulis apa yang boleh raja buat, apa yang raja tak boleh buat, apa yang pembesar boleh buat, apa yang pembesar tak boleh buat. Jadi, dia spesifikkan tahu. Okey, contoh, negeri Terengganu, raja, apakah sifat raja tu? Mesti seorang lelaki, mesti berketurunan Melayu, mesti waris kepada raja sebelum ini. Waris maknanya anak lah kepada raja sebelum ini. Okey, dan kemudian beragama Islam. Kemudian yang kelima, dia tulis apa tahu? Sultan tidak boleh menyerahkan mana-mana kawasan dalam negeri itu kepada orang lain. Kemudian ada lagi satu lagi klausa dia, perkara dia tulis apa tahu? Jika mana-mana kawasan negeri ini telah raja berikan kepada orang lain, maknanya raja berikan kepada kuasa lain, maka raja itu perlu turun daripada tahta. So dia mentionkan dalam perlembagaan tu. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai kawalan kepada raja dan kawalan kepada pembesar. Dan ini dilakukan oleh Terengganu dan juga Johor. Di mana kedua-duanya mereka buat kerana apa? Kerana mereka tak mahu menerima residen British. Habis macam mana mereka tak boleh menerima residen British itu? Menggunakan perlembagaan tadilah. Baik, yang itu raja tau. Dalam perlembagaan tu undang-undang tu raja je. Kat bawah tu ada pembesar. Okey, apakah tugas pembesar? Dia mentionkanlah. Tugas pembesar membantu raja, melicinkan pentadbiran. Dan dia ada tulis, pembesar juga tidak boleh menyerahkan mana-mana kawasan kepada penduduk. Kepada bukan penduduk, kepada kuasa luar. Dan dimentionkan siapakah pembesar itu? Pembesar mestilah Melayu. Penduduk negeri tersebut. Seorang lelaki. Dan juga dilantik oleh sultan. Jadi, dimentionkan dalam perlembagaan itu. Jadi bila British datang, kami nak letakkan seorang residen di Terengganu. Di dalam kerajaan tuanku. Boleh? Terus tunggu kata apa? Minta maaf, tak boleh. Dalam perlembagaan kami, nak sebagai apa? Pembesar. Pembesar mesti seorang Melayu. Ni residen kamu siapa? J.G. Davidson. Tak boleh. Sorry. Tak dapat. Sebab pembesar, undang-undang kami tulis, pembesar mesti keturunan Melayu dan beragama Islam. So, di situlah menyebabkan British tak dapat meletakkan residen. Tak dapat letakkan residen British di Terengganu dan Johor. Tapi dia hanya mampu letakkan penasihat. Penasihat. Advisor lah. Advisor sahaja. Jadi advisor ni dia bukan seorang pembesar, tapi dia hanya advisor kepada sultan sahaja. Jadi itulah yang dimaksudkan kawalan kepada raja, dan itulah yang dimaksudkan dengan undang-undang negeri tersebut. Undang-undang dan kegunaan undang-undang ini dapat mengelakkan daripada penjajahan kuasa asing. Boleh faham? Dengan kita akan melihat berkaitan dengan baik. So kita akan lihat berkaitan dengan ini dia. Undang-undang di negeri-negeri Melayu. Kalau kita lihat undang-undang di negeri-negeri Melayu berbanding
negeri sebelum ini, negeri Melayu mengalami perubahan. Perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari Barat sekitar awal abad ke-19. Dan inilah dia Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Sebagai contoh, kalau kita lihat Hukum Kanun Pahang ni, kalau kita lihat, iaitu alam ini dengan cahaya akmalnya sejahtera atasnya dan atas kekal keluarganya dan segala sahabatnya dan segala amatnya syahdan. Apa lagi ni? Ini memang bahasa tulisan Jawi. Pula antara segala makhluknya itu raja. Okay. So dia punya undang-undang yang ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Jadi inilah contoh undang-undang ataupun hukum kanun Pahang di peringkat awalnya. Begitu juga yang ini adalah daripada Undang-Undang 99 Perak. Di mana lagilah susah nak baca. Kan? Lagi susah nak baca. So ini memang kita kata sebagai undang-undang Jawi tradisional. Ya, betul. Jawi tradisional. Ya, Jawi yang lama. Baik. Itu sebelum kedatangan Barat. Bila datang saja Barat, maka Barat telah memperkenalkan, especially British, memperkenalkan undang-undang Inggeris. Di mana British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Charter of Justice. Dan kenapa British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat? Kerana negeri-negeri Selat ini, kalau kamu perhatikan, dia tidak ada sultan seperti Pulau Pinang, seperti Melaka dan juga seperti Singapura. Tak ada sultan. Ya. Jadi British telah memperkenalkan undang-undang ini di negeri-negeri yang tidak ada sultan ini. Negeri-negeri yang tak ada sultan ini. Jadi macam mana British boleh ambil undang-undang ini? British pun ambil undang-undang Charter of Justice ini daripada England. Di mana undang-undang ini telah digubal di England dan piagam terpilih. Piagam terpilih. Apa maksud piagam terpilih? Piagam terpilih ini bermaksud perkara-perkara yang terpilih sahaja, yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. So bukanlah dia ambil semua. Contohnya kalau kita lihat Charter of Justice 1807. Sebenarnya Charter of Justice banyak. Ada Charter of Justice tahun lain, ada Charter of Justice tahun 1825, ada Charter of Justice banyak. Tapi dia tak boleh ambil yang lain-lain. Sebab apa? Tak sesuai. Tak sesuai kerana apa? Sebab undang-undang ni datang daripada England. Sesuai untuk digunakan di England. Tapi tak sesuai untuk digunakan di tanah Melayu. Kerana apa tak sesuai, cikgu? Sebab perbezaan kaum, perbezaan cara hidup, perbezaan daripada sudut kegiatan ekonomi. Jadi bila berbeza kegiatan ekonomi, berbeza dia punya kaum, maka dia punya undang-undang pun berbeza. Kita tak pergi jauh lah. Contoh macam undang-undang di Malaysia dengan undang-undang di Singapura. Sama tak? Confirm tak sama. Confirm tak? Tak sama. Sebab apa? Sebab ada banyak perkara yang memang berbeza yang akan digunakan, yang sesuai digunakan di negeri-negeri Selat. Dan itu di negeri-negeri Selat. Kalau di Sarawak pula,
terdapat the Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Kalau kamu tengok tahun dia 1949, okay, maksudnya apa? Maksudnya di sini kalau kita lihat, okay, British telah pun masuk ke Sarawak pada tahun 1949 dan mengamalkan, okay, the Sarawak Application of Laws Ordinance bermula pada 1949 yang diambil daripada the Common Law of England. Kemudian ada pelajar, pastinya kamu akan terfikir, cikgu, bukankah Sarawak ini, okay, telah diambil oleh James Brooke sejak 1841? Kenapa 1949 pula? Harus diingat, okay, pada tahun 1841 tu James Brooke, okay, bukanlah mewakili kerajaan British, bukan. 1841 sampai 1941 ni, okay, sebenarnya dia di bawah pemerintahan dinasti Brooke, yang mana Brooke menggunakan, okay, undang-undangnya sendiri dan undang-undang adat yang terdapat di Sarawak. So selama hampir 100 tahun ini Brooke telah memerintah Sarawak menggunakan undang-undang sedia ada dan undang-undang adat. Ya, undang-undang adat. Jadi sebab itu tidak ada, okay, undang-undang British. Selepas 1949, bila last pemerintah Charles Vyner Brooke kan, last kali dia serahkan Sarawak kepada British, barulah British menggunakan undang-undang ini, dia Sarawak Application of Laws Ordinance. Itu supaya kamu jelas. Okey, semua faham? Begitu juga di Sabah. Di Sabah juga terdapat undang-undang yang sama disebut sebagai Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Kenapa 1951, cikgu? Ingat lagi tak? Sebelum kedatangan British ke Sabah, siapakah yang telah menjajah dan menguruskan Sabah? Siapa? Siapa boleh tulis dekat dalam Zoom chat? Siapa yang telah menguruskan, okay, Sabah? Kalau korang masih ingat lagi, nama, okay, pihak yang telah menguruskan Sabah itu adalah SBUB, Syarikat Borneo Utara British, kan? Iaitu SBUB. Dan kalau kamu tanya, macam mana SBUB pula, cikgu? Ialah SBUB yang memerintah sampai tahun-tahun 1949 dan 90, dan SBUB telah memberikan Sabah, menyerahkan Sabah kepada British selepas itu. So barulah British menggunakan, okay, undang-undang Sabah Application of Laws di negeri Sabah itu. Macam mana undang-undang Inggeris ni, cikgu? Dia tulis macam ni. Okay. Nampak ni. C.V. Brooke. C.V. Brooke ni siapa? Charles Vyner Brooke. Whereas it is our will and pleasure to commemorate this centenary year of Brooke rule in Sarawak by inauguration of constitutional reforms which will replace our absolute rule by a form of government on a broader basis and facilitate the gradual development of representative government on democratic principles. We hereby declare that we have charged and directed our committee of administration to draw up the required legislative measures and to submit them for our consideration together with every necessary step to give effect thereto, given under our hand and sealed at Kuching, Sarawak, this 31st day of March 1941. Ini surat, okay, proclamation ataupun perisytiharan bahawa Charles Brooke, okay, telah pun menyerahkan Sarawak kepada British dan
British akan memberikan satu set undang-undang untuk dibincangkan bersama dengan Charles Minor Group, supaya group setuju untuk undang-undang ini diamalkan di negeri Sarawak. So ini adalah kita kata sebagai perisytiharannya. Nampak tak? So ini memang jelas bahawa sebenarnya undang-undang kita berasal daripada undang-undang undang-undang Melayu, undang-undang negeri Melayu, dan kemudian dipengaruhi juga oleh undang-undang Inggeris seperti Charter of Justice, the Sarawak Application of Laws Ordinance, dan juga Sabah Application of Laws. So itulah dia undang-undang. Baik, ada soalan nak tanya? Tak boleh pergi jauh-jauh sangat, nanti kamu akan pening.